Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang muka surat 32 lah. Muka surat 32 daripada kitab Risalatut Tauhid ini, sambungan kepada tajuk sebelum inilah, iaitu taqlidu juhalil muslimin lil musyrikin al qudama. Jadi pada muka surat 32 tajuknya haqiqatu syirki ahli jahiliyah wa dalalihim, hakikat syirik masyarakat Arab jahiliyah dan hakikat kesesatan mereka. Jadi kita sedia maklum bahawa golongan kufar lah, golongan kafir di Mekah ini adalah golongan musyrikun. Itu kita tahulah, semua kita ni tahu, tu maklum tu. Mereka menyembah berhala. Bila disebut mereka ini adalah musyrikun atau musyrikin, jadi kita nak tahulah apakah hakikat jadi sesat tu. Sebab dalam Quran ada sebut, kalau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka kata Allah juga. Lepas tu mana sudut tu tak apalah. Jadi hak kata syirik sesat tu mana butiran dia, point dia, di mana sesatnya mereka ni. Kita nak cari hakikat sesat mereka. Kalau bahasa kita kita kata butir mana tu hak sesat dia tu. Tu perbincangan tajuk ni. Jadi perbincangan tajuk ni tu lah. Jadi hakikat syirik, hakikat syirik masyarakat Arab jahiliyah dan hakikat sesatnya mereka itu dari segi butirannya. Demikianlah jelas bahawa golongan kufar yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak bila-bila ngajar Arab, kalau saya baca tu malah ikut boleh apa tak? Nak. Bila-bila nak ngajar Arab. وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعدلون آلهتهم بالله ويرونهم مع الله بمنزلة سواء، بل كانوا يقرون بأنهم مخلوقون وعبيد، ولم يكونوا يعتقدون أبدا أن آلهتهم لا يقلون عن الله قدرة وقوة، وهم والله في كفة واحدة، فما كان كفرهم وشركهم إلا نداءهم لآلهتهم والنذور التي كانوا ينذرون لها والقرابين التي كانوا يقربونها بأسمائهم واتخاذهم لهم شفعاء ووكلاء ووكلاء فمن عامل أحدا بما عامل به الكفار آلهتهم وإن كانوا يقروا بأنه مخلوق وعبد كان هو وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء. Demikianlah tabayyana, jelas bahawa orang-orang kafir yang berada alladzi kanu fi asrin nabi, orang-orang kafir yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyamakan tuhan-tuhan mereka dengan Allah. Dia tak kata sama. Memang dia tak kata sama. Jadi itulah. Jadi kita nak cuba buat koreksi bagaimana tanggapan mereka terhadap berhala-berhala mereka.
Mereka tidak menyamakan Tuhan mereka dengan Allah. Wa yarawnahum ma'allah bimanzilatin sawa. Dan mereka juga tidak berpendapat bahawa Tuhan-Tuhan mereka itu kalau nak dibanding dengan Allah bukanlah bimanzilatin sawa, bukan satu taraf, bukan satu darjat, maknanya tidak sama. Bal kanu yukirruna, bahkan sebenarnya mereka memperakui bahawa Tuhan-Tuhan mereka adalah makhluk dan hamba Allah, bukan Tuhan. Walam yakunu ya'taqiduna abada, dan mereka sampai bila-bila tidak berkeyakinan bahawa Tuhan mereka tidak kurang daripada Allah, berbanding Allah dari sudut qudrah, dari sudut kemampuan dan kekuasaan, dari segi kekuasaan dan kemampuan. Orang kafir pun tak pernah sebut bahawa Tuhan mereka ni sama taraf dari segi qudrah dan quwwah, dari segi kuasa dan kekuatan. Tak, mereka tak kata gitu. Ataupun kita guna bahasa rendah seperti yang disebut oleh Syekh Nadwi ni, dia kata la yaqilluna, tidaklah kurang. Mereka tak pernah kata bahawa Tuhan mereka ni kurang sikit. Maknanya tidaklah sama benar, tapi kurang sikit kuasa. Ada juga kuasa, tapi tidak sama, cuma kurang sikit. Tak juga kata gitu. Kata gitu pun tidak juga. Hum tu kembali pada alihatahum. Dan Tuhan wahum, dan mereka itu, yakni Tuhan-Tuhan mereka, wallah dan Allah, fi kaffatin wahidah, berada dalam satu daun neraca. Mereka tak kata gitu juga. Maknanya seolah-olah mana boleh, walaupun tidak sama kuat tapi duduk sama rendah sama tinggi. Mereka tak kata gitu juga. Tu bahasa sastra tu. Wallah, kalau nak terjemah bahasa dia, wahum wallahu fi kaffatin wahidah, Tuhan mereka dan Allah berada dalam satu daun neraca, dalam bekah, satu bekah. Mana sama tarah, mana duduk atas tih belaka lah maknanya. Mereka tak kata gitu. Tak ada satu kenyataan. Fama kana, situ baru jawab dia. Situ baru dia nak ayatnya panjang. Dia style kita ni gini Sebab tu belajar-belajar saya dulu dia payah. Kalau saya suruh baca memang dia tak nak baca. Kau tahu pak, sebab dia agak payah sikit. Kadang-kadang hampir satu muka surat dia ayat pembayar saja. Nak ayat ni sikit yang ujung tu. Itu style kita ni. Misalnya dia nak ayat kata fama kana kufruhum wa syirkuhum illa nida'ahum li alihatihim. Sebenarnya punca kekufuran mereka dan punca kesyirikan mereka tidak lain kerana mereka menyeru nama Tuhan-Tuhan mereka dalam doa-doa mereka, dalam permintaan-permintaan mereka. Situ syirik. Sebab berhala-berhala Mekah ni tempat dipersembahkan nazar, tempat diminta sesuatu, supaya berhala-berhala tu yang asalnya orang-orang soleh itu membawa permintaan-permintaan mereka, hajat-hajat mereka kepada Allah supaya Allah makbulkan. Jadi bukanlah berhala itu mereka anggap sebagai sama taraf tu, tapi sebagai wakil mereka untuk bawa masalah mereka kepada Allah. Soalnya yang kita sebut dalam bahasa mudah tawassul. Dalam bahasa lain tawassul. Mereka bertawassul dengan orang-orang soleh yang dirupakan dalam bentuk batu berhala tu. Sebab tu nama dia tu nama orang soleh. Sebab tu nama orang soleh. Lat, Uzza, Manat tu semua nama orang soleh belaka. Kalau dalam riwayat yang kita baca itu nama orang soleh. Wan nuzur, dan mereka mempersembahkan nazar-nazar yang mereka bernazar kerana mereka bernazar atas nama berhala tu, atas nama Tuhan-Tuhan mereka itu. Dan mereka melakukan qarabin, yakni amalan-amalan yang mereka, wal qarabin ini maksudnya korban-korban, yang mana mereka berkorban dengan menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Sebab kita kan bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi akbar. Tuhan Nabi ajar dengan nama Allah, dengan nama Allah kita pun Allahu akbar. Bukan kata bismillahirrahmanirrahim. Jangan kata gitu masa nak bismillah tu. Sebab dalam hadis Nabi tu, Nabi tak kata bismillahirrahmanirrahim. Sebab di zahir itu nampak tak sesuai dengan ar-Rahman-Rahim. Waktu tu tanda kebesaran Tuhan, jadi halal, jadi boleh makan. Dia beza situ ya. Bila sembelih dengan nama Allah boleh makan. Kalau tidak dengan nama Allah mati binatang tu haram makan. Tu dia beza. Nak ayat gedia situ tauhid.
Nak ayatnya akbarnya Allah itu, sehingga jadi halal bila disebut nama Allah. Nak ayatnya besarlah Tuhan tu. Jadi gambarnya besarnya Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka buat gitu juga. Gismeleh binatang depan berhala dengan sebut nama-nama berhala itu. Dan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka sebagai pembantu-pembantu mereka di hari akhirat. Itu anggapan mereka. Dan wawukala, dan wakil-wakil mereka. Wakil sini dengan erti yang akan melindungi mereka, yang akan berhujah di hadapan Allah, membela mereka. Kemudian dia sebut lagi, faman amala ahadan bima amala bihil kuffar alihatahum, maka sesiapa yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Kalau bahasa Kelantan, siapa dia buat gini juga seperti mana orang kafir buat, walaupun dia mengaku bahawa dia tu makhluk dan hamba, maka dia sebenarnya, mana kalau kita buat amal lagu tu, misalnya dia buat lagu tu juga kepada guru tarikat dia, misalnya dia buat gitu juga kepada syekh dia, kepada wali, dia buat seperti mana kafir buat, anggap dia. Kita pergi minta, bukan kita minta dengan dia, kita suruh dia minta dengan Allah untuk kita. Sama lah dengan orang kafir pergi minta dengan berhala, yang mana berhala tu asalnya orang soleh, supaya orang soleh tu bawa hajat mereka kepada Allah. Tu mana kalau benda tu berlaku gitu juga. Kana huwa wa Abu Jahlin, dia dan Abu Jahal tu dari sudut amalan syiriknya sama saja, tak ada beza dia dengan Abu Jahal. Parok dia gitu. Mana dia dengan Abu Jahal tu tak ada beza. Bimanzilati sawak ni serupa. Mana satu kedudukan, bimanzilati sawak, mana satu kedudukan. Jadi gapo dia poin yang kita boleh ambil dalam tahajud yang ringkas itu. Pertama, orang kafir ni memang dia tidak anggap berhala. Kita kena tahu berhala-berhala kafir ni ada yang berbentuk batu pejal, ada yang berbentuk mana kayu, dan ada yang berbentuk selain pada tu, daripada tanah yang dia buat sepasu bunga tu, asal daripada tanah kemudian dibakar. Ada macam-macam lah. Baik, kita kata dia syirik. Apakah orang kafir Quraisy itu dia menganggap itulah Tuhan mereka, yang menciptakan mereka, yang menjadikan mereka? Tidak. Mereka tidak sebodoh itu. Sebab dia tahu dah dia yang buat berhala tu. Dia yang buat berhala tu. Tu. Lepas tu kalau kita tengok, kalau kita baca dalam sejarah, di berhala tu dia hias dengan pakaian, baju komplit lah, sehingga dia letak ni kalung ni mah penuh. Mana kalau orang pakar tu, beh tu baru tekak tu, dia sakuk ni sakuk barang berharga lah. Barang berharga dia sakut tekak tu. Apa tu? Nak tunjuk kebesaran. Jadi situ tu bukan situ syiriknya, sebab dia tak anggap sebagai Tuhan. Dia tidak menyamakan berhala tu dengan Tuhan, tidak. Dan dia tidak anggap pun maknanya ada kuasa walaupun tidak setara Tuhan, tak juga. Dan dia tidak kata mana Tuhan ni sama darjat, mana kedudukan sama, tak ada lah. Dari sudut tu tak ada. Tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, mereka ni musyrikun itu kenapa? Kerana mereka menjadikan berhala itu sebagai perantaraan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu berat tu hakikat dia ni. Kalau tidak gitulah ke mana? Cuba ya. Tak ada je. Bacalah kitab mana pun, gitu semua sebut gitu. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Ismail Syahid ini sebenarnya bukan pandai-pandai dia. Dalam kitab mana pun memang sebut gitu. Dalam Quran pun sebut. Kalau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah, mereka akan kata Allah. Lepas tu syirik apa? Lepas tu lagu mana? Tu. Baik, kita kata sebab dia hidup hanggut ke berhala, apa beza dengan dia hanggut di kubur? Apa beza? Sebab kita tahu melalui riwayat, melalui kitab-kitab sirah, dia pergi tu, dia duduk gitu, tunduk, tafakkur, metok. Dia bukan minta dengan berhala tu. Dia pun tidak sebodoh tu. Dia tak minta, dia tahu dah berhala tu. Kalau dia tak apa berhala, tak ada gau, kerah, kena hujan, kena panas, berapa kali dia sebenarnya sejarah berhala, berapa kali tergelar air banjir. Tak mati ya? Tak mati, moga-moga dia tak aja hidup. Moga dia tak aja tahu. Berapa kali tergelar air tu. Mekah ni dia lembah. Mekah ni sepak kawah dulu. Lah ni pun berlaku gitu lagi. Mekah lah ni pun nak lari ke mana? Itu dah.
pada hapam dah tu kira tu. Sebab dia wadil qura, nama wadil qura, kawasan lembah. Mudah berlaku banjir kilat. Tergelar berapa kali tergelar. Hak tidak Tuhan lagi nak tahu bukit Tuhan awak tak reti gitu. Nah, wadah mari banjir tak mana pun. Awak tak reti gitu. Jadi patut dia sembah pula, dia bersih-bersih supaya kita guna water jet gitu tak. Bersih gitu kan. Maknanya dia tidak anggap tu Tuhan. Tak. Sebab tu dia kata dia hakikat sebenarnya. Sebab dia menjadikan itu sebagai wasilah dia. Apa beza dengan orang pergi kubur wali, mitok dengan wali, setengah tu ada mitok dengan wali tu. Ada setengah tu menjadikan wali sebagai perantara dia dengan Tuhan. Bukan direct tapi tiga segi gitu. Apa beza? Cuba apa beza? Orang lain ni pun kita tanya, dia kata kita bukan mitok dengan orang mati tu. Cuma kita suruh dia doa kita bukan mitok dengan dia. Kalau mitok dengan dia, memang kita pun tahu bukan jahil sangat dia tu. Kita pun tahu tu syirik juga. Baik, beza mana cuba fikir. Beza mana? Dari segi modus operandi lah kita tak ada beza. Sebab tu kita kena tengok dari segi hakikat. Dan sebenarnya kalau kita baca buku-buku orang-orang dulu pun agama dulu pun paganism kita kata sembah atau sembah wasani nak sembah berhala pun dia tidak sembah berhala sebenarnya. Tapi hak tu sebagai dia nak satu benda, ada situ sebenarnya dia sembah benda lain. Cuma biar nampak dah Tuhan ni tak nampak, dia pun terima Tuhan ni tak nampak tengok. Kalau dia nak kata Dewa Krishnawi tak jelih pun. Cuma dia kata kalau tak ada gitu dia payah mari. Nak hadir tu niat tu payah jadi. Nak hadir nak mari sebab tak nampak. Jadi biar ada so. Walaupun kosak dia bukan kosak dia pun tahu. Kalau kita nak tengok berhala dengan perut bocik, rosak ada samping dia. Rambut bawahnya stop putih-putih gitu. Comel lah tu kalau tu. Kalau orang tu lelaki lah gitu. So dia kata innallaha jamilun yuhibbul jamal, kita tu comel. Nah, lagu tu. Jadi dia buat gitu tu gambar ke dia. Nak suruh nampak. Masa dia itu kosak dia bukan tu lain. Cuma sebab kiblat lah. Memang dia kata gitu dalam Hindu. Dia tak akan kata tu Tuhan dia. Kerana hak tu dia buat. Dia buat sebab tak ada Tuhan saya kecil boleh lebih. Ada tu saya kecil tak atas kereta, ada besar sikit tak atas rumah. Berpelbagai sahih Tuhan. Ada hak tinggi 2 kali pohonnya pada. Dia bukan kata tu Tuhan dia. Tapi maknanya biar ada satu benda yang kita anggap benda tu besar tapi sebagai simbolik. Sebab tu dia panggil sebagai orang panggil ni arca lah. Dia panggil timsal dia panggil. Tu ya sebenarnya. Jadi hak ni molek semua. Kita boleh nampak kalau rupanya gitu tak boleh. Gitu tak boleh. Sebab tu kalau dalam bab tawassul ni pun dia ada 3. Yusuf Qaradawi dia bagi 3. Hak tawassul boleh sebut dalam hadis tawassul. Tawassul ni maknanya kita dengan amalan kita. Kita baca Quran, kita nak ke dia sebenarnya, nak redha Tuhan. Bila redha Tuhan boleh syurga. Tapi kita kurbah kita, cara kita menghampir ke diri Tuhan dengan cara buat amalan seperti Nabi ajar, baca Quran, zakat. Benda tu Tuhan tak perlu, tu untuk dia, untuk kita. Tuhan kata kalau mu nak dekat diri dengan aku, kamu kena buat benda-benda gini. Sebab tu benda tu kalau Nabi tak ajar kita tak boleh buat. Kita semaya, kita puasa, kita zakat, itu bentuk amalan. Apa yang perlu beramal tu? Tu cara qurbah ilallah. Cara kita nak dekat diri dengan Tuhan. Sebab tu orang tak buat tu dikira jauh dia dengan Tuhan. Itu makna secara zahir. Hakikat dekat kita tak tahu siapa dia dekat ni. Hakikat kita tahu, cuma kira-kira zahirnya gitulah. Jadi dia pun lagu tu lah juga. Ni dia nak dekat tu sebab tu dia pergi meleh binatang, dia pergi bernazar, sedekah, semua dia pergi letak di berhala. Jadi hak kayanya siapa? Hak jaga berhala lah. Dia bedang dia berlaku tu. Tak piti, tak ada. Tak kagamah, tak ada. Tu. Jadi hak tu kiyah diri. Tak disebut terang-terang sangat. Jadi maknanya perkara ini kalau kita perhati memang sama lah. Banyak sungguh persamaan. Sebab tu orang agama, sebab tu Imam Ghazali dia kata sesiapa yang buat ibadat kepada Allah tapi dikaitkan dengan duit, itu ciri amalan bid'ah. Banyak sangat benda agama khusus ni pun kait dengan piti. Imam Ghazali kata tu nak sudah nak pergi pada bid'ah. Dia mana dia cuma juga kecek. Sebab bukan lagu tu. Bukan lagu tu caranya.
Dia seboleh-boleh benda-benda gitu kena kurang lah. Kita kata tu ngajar ambil duit tu. Nah, ngajar ambil PT. Cikgu-cikgu tu ngajar sekolah, kau tak ambil PT nak kerja nak makan kerja. Tak pergi ngajar pagi kelip pukul 4 jual ikan pula. Sama je pergi ngajar masjid, ngajar sekolah support ya. Sama itu. Jadi kita tak salah tu. Kita kata pergi masjid tu, pergi sekolah tu boleh PT, parut lagi. Sama ya. Tu atas niat lah. Kalau pergi pula gata kerana duit, kerana gaji, tu dia boleh tu je lah. Sebab Nabi sebut dalam hadis. Gitu. Baik. Tajuk seterusnya. Khalalus syirki wa amaluh. Mana rosaknya syirik dan rosaknya amal, rosaknya syirik itu. Memang syirik ni jenis benda yang ada kecacatan, rosak, bagai rosak. Dan amal syirik ni dia disebut sebagai benda yang rosak, amal yang rosak, benda batil. Tu syirik tu. Ataupun kita boleh terima, kita kata khalalus syirik, kita nak tahu sini saya terjemah gini lebih tepat lagi. Khalalus syirik, kita nak tahu ciri-ciri syirik. Bila ada benda ni orang panggil syirik lah. Walaupun tak serupa A sampai Z, tak serupa dengan, tapi ciri dia yang kita boleh kata syirik ni lagi. Mana kita nak pakai konsep dia tu dan aktiviti syirik. Ada kata tak apa hana baca. Fa'lam tu fi'il amal lah. Sebab tu dia kena mati akhir tu. Fi'il amal ni ketika mufrad dia jazam, alamat jazai dia adalah sukun yang nyata di akhir dia. Tu tak ngajar ke tu ngaji tu. Tak ngajar ke tu berkali tu bahasa Arab tu. Fa'lam anna syirka la yatawaqqafu ala an ya'dila al-insanu ahadan billah wa yusawi bainahuma fala farqa bal inna haqiqat asy-syirki an ya'ti al-insanu bi khalalin wa amalin khassaha Allah bi dhatihi al-'aliyyah wa ja'alaha syi'aran lil-'ubudiyyati. La li ahadin minan nas, tu nas di situ ada sila tu. La li ahadin minan nas, gitu tu dia salah tu, kena ubah. Sebab kalau tu tak akan jadi tu. Tak akan jadi. La li ahadin minan nas, gitu dia tak salah tu. La tu tak ada. Kau ada ali tu tak ada tu. Kasujudi li ahadin wa dhabhi bismihi wa nadhri lahu wal isti'anati bihi fi shiddah واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان وإثبات قدرة التصرف له وكل ذلك يثبت به الشرك gitu baca dia ويصبح الإنسان به مشركا وإن كان يعتقد أن هذا الإنسان awil malaku anna hadha al insan awil malaku awil jinniyu alladhi yasjudu lahu aw yadhbahu aw yanzuru lahu aw yastaghithu bi aqalla min Allahi sya'nan. Aqalla apa tu, tengok jauh kita ni. Aqalla tu jadi guria tu, jadi maf'ul pada maf'ul yang kedua pada yang taqidah di atas. Tengok tu, dua baris tu, baru mari pula maf'ul lebih dia tu. Jauh tu. Aqalla min Allah sya'nan wa asghara minhu makana. Sekatu dulu. Ketahuilah, sedarlah, faham molek. Fa'lam ni ifham. Faham molek bahawa syirik itu tidaklah bermakna tidaklah hanya bermakna apabila seseorang itu menyamakan seseorang dengan Allah. Jangan kita faham syirik itu hanyalah bila seseorang itu menyamakan seseorang dengan Allah. Gitu je syirik. Jangan faham gitu. Tidak gitu saja. Sebab tu dia kalau terjemah Kelantan dia sedap lagi. Terjemah Kelantan dia gini.
Kita kena sedar molek bahawa syirik tu tidaklah bila seorang itu kata orang ni sama dengan Allah baru jadi syirik. Tidak gitu saja. Hak tu hak terang doa tu. Hak terang doa. Syirik itu tidaklah yusawi bainahuma, seseorang yang menyamakan Allah dengan orang lain. Tidak mana gitu. Fala farqa, tak ada beza, baru jadi syirik. Orang ni sama dengan tu, tak ada beza, 50-50. Serupa putih-putih, ambil tepek. Tak ada beza, itu mana fala farqa. Bukan gitu saja syiriknya. Tu dia nak ayat. Bahkan sebenarnya hakikat syirik adalah kalau orang ngaji bahasa Arab tak apa, saya sebutlah sikit lagi ngaji. Ada dah dengar dulu. Biar tak faham kapal satu pun. An ya'tiyal insanu ni dia panggil jumlah an wa ma dakhala 'alaiha fi ta'wil masdarin. Dia jadi dia khabar li inna. Tu kalau orang ngaji Arab sebut gitu. Bahkan sebenarnya hakikat syirik itu seseorang itu dia melakukan ciri-ciri, sifat-sifat dan amalan-amalan yang Allah khususkan kepada zatnya yang maha tinggi. Allah khusus ni amalan lagu ni, ciri-ciri lagu ni, sifat-sifat lagu ni untuk dia je. Allah tentu dah benda tu. Kalau kita wi kat orang lain, jadi syirik. Tu terang tu kata terang kita ni. Terang molek. Dan Allah jadikan sifat-sifat itu atau perbuatan-perbuatan itu syiaran, sebagai syiar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagai syiar, sebagai tanda lambat. Hak ni untuk menunjukkan ubudiyah. Sebab ubudiyah ni kita kata kita sembah Allah. Tu orang panggil sebutnya lidah. Kita i'tiqad dalam Allah. Kita hak tu tasdik. Mana hak amal, hak perbuatan, hak guna anggota mana? Dia ada jenis-jenis gitu hak dia panggil syiar, sebagai tanda. Bila buat gini, sebab kita tengok orang buat tu, tu semaya, tu sembah Tuhan tu, perbuatan lagu tu. Khusus. Bukanlah sebab tu kata la li ahadin minan nas. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk mana-mana manusia. Misalnya sujud. Ni contoh. Ya, molek disebut kan. Misalnya sujud pada orang lain. Kalau dia kata dak, hamba tidak etik dia Tuhan. Tapi dia sujud rapat hari supaya semaya sujud. Setengah tu naik tak ada. Ayah pen orang Hindu naik tak ada. Orang Hindu pun jadi bengong ayah pen. Bisa ayah pen ni. Orang Hindu pun jadi kelabu, jadi bengeng dengan dia. Dia boleh pergi siung kaki dia. Tu dia. Perbuatan merendahkan diri, meletakkan kepala yang paling mulia ke sama tarah dengan kaki, tak kita sebut sujud itu, hak tu syiaran lil ubudiyah. Hak tu khusus untuk Allah SWT. Kalau buat kau orang lain lagu tu syirik. Tak cara hati dia lagu mana, perbuatan tu syirik orang panggil. Sembelih dengan sebut nama selain nama Allah. Sembelih dengan maksud kerana, bukan kerana Allah. Ni tali tu. Dia kata kita pergi sembelih binatang dikubur, tapi kita sebut nama Tuhan. Ni orang panggil kaifiyat. Kita tidak sa'a niat dia, kita sa'a kaifiyat dia. Ada kan Nabi pergi sembelih kubur ni? Ada? Cuba ya. Dalam hadis Sahih Bukhari sebut zaman Bani Israel dulu, bila dia lalu dua orang lalu satu kampung tu kampung orang jenis pesa sembah berhala. Dia syarat orang nak lalu kampung dia mesti melakukan qurbah, kena sembelih binatang. Hak ni tak sih, tak sih. Tak sih. Dia nak kekal dengan iman. Hak ni kata tak ada saya ni miskin, tak apa sembelih. Sembelih lalat apa? Bunuh lalat. Memang sebut zubab. Kawan itu pun nak lepas, nak senang, dia sembelih lalat. Kerana berhala. Memang dia mati kafir, sebutlah hadis tu. Kawan ni mati walaupun dibunuh kerana tak sembelih walaupun saya lalat, tapi dia mati dekat ada mempertahankan iman. Lalat seko. No. Zaman dulu syariat dulu lah. Mana etiqad dia. Sebab kita ni kalau paksa gitu hati kita molek, tak ada masalah. Wa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kan? Tak ada bil iman sebut dalam ayat Quran tu, orang yang dipaksa. Kata Tuhan dua misalnya dipaksa, kalau tidak aku bunuh. Dia pun kata dalam keadaan hati dia tidak gitu. Tak apa dari syariat Nabi Muhammad. Kita tak ada masalah tu. Sembelih dengan sebut nama seperti di Pulau Mani tu kan. Kena pergi sekarang, saya pun tak pergi lagi. Dia ada situ Tuk Pulau Mani.
Siapa ada tempat sembelih, saya di situ. Untuk sembelih nazar sembelih binatang korban nazar. Situ buat. Dulu berat lah ni, wallah rasa tak ada kalau ada lah ni gagak. Tapi pernah satu ketika. Apa tu? Semua perbuatan ni adalah untuk menyatakan ketinggian seseorang itu. Sebab Syiah gitu juga sembelih sebut bismi imam dia dengan nama imam. No ayatnya tinggi kedudukan. Sebab sehingga dia sebut dalam nazar, sebut dalam doa, sebut dalam azan. Dan nazar kepada dia, wal istighatsah bi, dan minta tolong dengannya ketika susah. Minta tolong. Mari daripada, cuba kita tengok kita duk pergi Mekah, duk pergi buat umrah kan. Orang tu panggil syaddur rihal dalam istilah Nabi. Syaddur rihal ni mana kita kemah. Orang panggil pergi tu nak berakak. Istilah berakak. Dengar pasport, dengar cocok kau goni banyak kau. Bapa nak pergi Mekah. Tetapi buat-buat ni dia siap gitu juga nak pergi ke dia? Nak pergi kubur hari jadi Habib Nuh tu dia pergi. Lagu tu dia siap. Dia sebut pula kubur ni kami mari daripada negeri yang jauh gini sebut. Supaya kita pergi Mekah, kita kata mana? Lagu tu lah kita kata. Labbaik Allahumma labbaik, kami ni mari jauh ni nak sahut seruan tu. Tengok tak serupa tu lagu tu. Tu bahaya tu. Dan keyakinan bahawasanya selain Allah, anna ghairallah, berkeyakinan bahawa sesungguhnya selain Allah boleh melihat dengan erti tahu lah. Sama ada boleh melihat dengan nampak ni ataupun tahu pada setiap tempat, setiap masa. Ingat tak saya sebut ajaran salah mana keluarga saya ada terlibat. Siapa nak kecek selalu takut Tok Guru dengar. Tok Guru mana duk kelan. Sebab dia tahu. Sebab dia kata tak boleh. Sebab ada dah dia kata. Orang anak murid ni sangka buruk pada guru dia, duk kecek benda buruk belakang guru dia. Walaupun duduk negeri lain, Tok Guru tahu. Bila pergi jadi tak boleh nak duduk cacat, kecuali kena minta. Jadi berokok gitu jalan. Dia sebut saya sendiri. Sebab tu dia kalau nak kecek tentang guru dia memang tak boleh. Dia bisik. Jadi guru dia jadi pekak. Kalau bisik tak apa. Kalau kecek dah dengar. Ni. Itu keyakinan tu bukan pekah tu lagu tu. Ni bab keyakinan tu. Tu bahaya tu. Jadi seolah-olah guru dia nak ada muraqabah lah. Muraqabah tu untuk Allah ya. Tu bahaya. Dan sebenarnya dia dan menyabitkan kuasa untuk ada campur tangan dalam pengurusan alam walaupun sikit. Dia sabit gitu. Inilah. Ni. Misal sebab tu bahaya pun kan. Ada doa tu kena royak lah. Tak tahulah jalan kedek pun dalam bahagian WhatsApp tadi percaya mana juga. Tapi ada pun khabarnya. Banjir pun ni kes Tok Guru nak mati. Tok Guru tidak ajar gitu. Tapi manusia. Penuh tu bahaya tu kena royak tu. Tak boleh tak apa sabit tu. Tak kait cabut tu. Tapi bahaya tu. Dia orang-orang ni gitu ya. Sebab bila dia sampai telajak, dia mari macam-macam. Dia sebab dia tak boleh telajak. Telajak tu panggil hulu tu. Dalam istilah itu tu hulu tu telajak. Wa kullu zalika yathbutu bihi syirk. Semua perbuatan tadi sujud ke sembelih ke nazar ke apa sahaja yang sepatutnya hanya kepada Allah digunakan kepada yang lain, semua tu jadi sabit syirik. Jadi sabit syirik. Syirik tu perbuatan tu. Dan orang yang buat gitu orang panggil musyrikan. Perbuatan tu perbuatan syirik. Orang yang buat gitu dia panggil musyrikan. Walaupun dia beriktikad bahawa orang ni memang orang, ataupun orang ni, ataupun hak dia buat gitu tu malaikat, ataupun hak dia sembah, hak dia sujud tu jin, ataupun gitu, ataupun dia melakukan sembelih atau bernazar atau minta tolong dengannya, dia beriktikad bahawa orang tu memang tidak sama dengan Tuhan. Aqallu minallahi sya'nan, kedudukan tidak sama. Bahkan dia tu lebih hina, lebih rendah daripada Tuhan. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang Maha Pencipta. Hak ni hamba dia belaka ni, Tutup Wali Habib bin hamba dia belaka. Dia etikad gitu. Tak ada beza tu. La farqa fi dhalika bainal awliya wal anbiya wal jin wasyayatin wal afarid wal jinniyat. Jadi maknanya walaupun dia etikad gitu, supaya orang pergi duduk
duduk kubur-kubur tu oli tu tak. Sebab benda ni teras sangat. Tok guru saya cerita, Maulana cerita, dia kata masa dia duduk di India, Pakistan, boleh tengok mata kepala gini, khabar kubur jerit ya syekh. Pak kita tak buat lagi. Tapi kalau lah dia boleh jadi gitu. Kalau dia ambil tu biasa. Dia ambil, saya tengok dalam internet tu, dia kubur dia buat tinggi. Kubur tu dia, bila kita cokor dia sekat ni tinggi, belendai dia tu. Lepas tu memang dia buat, dia letak jarak tu, dia kira boleh kita duduk gini. Antara satu-satu kubur kita boleh duduk gini, orang boleh lalu sikit. Jadi penuh tu, lalu-lalu tu penuh duduk ngatip. Dahsyat. Hok kejutnya orang Malaysia ada situ. Memang orang Malaysia masuk dalam internet. Orang Malaysia memang kita kelih muka tu memang orang Melayu. Tak kira lah berkali pun jadi Indonesia boleh jadi. Tapi orang Melayu, kita tahu lah orang Melayu pasal mana. Kita orang Melayu duduk situ, duduk nanti dengar apa kata kaya tu nanti kubur. Jadi duduk itu dia nampak lah kepala. Kalau kita duduk itu nampak lah dia belindai tu, dia tinggi lebih ke duduk sekarang ni. Penuh lorong-lorong tu penuh. Comel lah dia buat. Sebab tu kata nak buat kubur supaya tamai bunga tu berbahaya tu. Muka bersih ke dia pakai duduk cokok situ. Benda ni berlaku dah. Guru saya kata teruk. Tu duduk puluh ribu duduk, bayar ke 10,000 di Indonesia lah ni. Tu jadi lagu tu. Perbuatan dia tu. Sebab tu kita kena ingat untuk jadi syirik ni berlaku sekara je syirik. Dia tak mesti berlaku banyak. Misalnya seorang itu sujud pada orang lain. Sebab tu ingat dulu ada hak dengan sultan wak setara ni tu, hak tu pun jadi khilaf ulama. Ada kata setara tu boleh lagi. Bukan bermakna molek. Satu tak moleknya, tapi jadi syirik ada. Tu bahaya tu. Sebab apa tu? Sebab kita rokok tu. Tu parah rokok. Sebab dia kata tak lagi sebab tidak parah rokok. Cuma ada hak ulama lebih cuma dari perbuatan lagu ni tu budaya siapa. Tu lebih cuma dia kok walaupun tidak siapa ke tahap rokok, tetapi gitu tu budaya siapa? Budaya Islam ke budaya siapa? Tu. Sebab dalam agama lain dia buat gini tu, dia isyarat pada sembah berhala tu dalam agama lain. Tu. Jadi setengah orang tu malah sebutlah siapa, tapi orang ni orang alikat lah kita boleh. Dia tak berani tu, dia tak pendah sikit. Tapi nak buat juga. Padahal kau tak buat pun tak ada apa-apa. Tapi tak boleh lah, jadi bahaya. Dia bahaya. Dia bahaya. Saya duduk pusing, saya tengok sebab setengah-setengah tu dia buat gini ke dia tu, kita nampak macam parah rokok. Ada dalam TV. Ni tak tahu ke apa ni. Jadi berat. Bahaya tu baru-baru tu. Sebab tu dia syiar lil ubudiyah. Kita tak akan jumpa sahabat buat lagu tu. Walaupun ada sahabat sampai minum darah Nabi, Nabi kata tak boleh, haram, tak boleh. Tapi hak minum darah nak buat mana? Sebab tu sahabat lain tak ada duk telia darah Nabi. Kalau telia darah Nabi ke kering. Baru satu tu tak. Cuba tengok lagi. Jadi dia kata tak ada beza. Tak ada beza kalau perbuatan tadi, perbuatan sujud, perbuatan semelih disebut nama, tak ada beza. Tak ada beza lagu mana maksudnya. Kita buat kepada wali, kita buat kepada nabi, buat kepada jin, buat kepada syaitan, buat kepada jin ifrit, afarit, jin ifrit, jin niat, jin tak kira lah jin mana. Siapa dia buat lagu ni, dia sujud pada jin, sujud ke nabi, supo syirik belaka. Dia syirik, dia sujud pada mak dia, dengan dia sujud ke nabi, supo syirik belaka. Tak ada beza. Tidak kata kalau nabi syirik dia tipis sikit. Syirik kalau dia sujud pada Tok Guru, baru syirik tebal. Tak ada, supo tu dia nak ayat ni. Sebab kalau bezanya orang panggil syirik khafi tu, tu yang beza. Selain daripada tu akbar berlaku. Kerana dengan itulah, lizalika, dengan perbuatan itulah, perbuatan kita sebut sana, sujud, semelih, nazar, minta tolong ketika susah, yakin maknanya dia ni boleh nampak kita duduk jauh, dia boleh tolong. Misalnya Allah dengan itulah Allah sifatkan Yahudi dan Nasara, alladzi ghalau fi ahbarihim wa ruhbanihim, yang mana mereka telah gulu melampau berkenaan dengan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka. Sama
sama dengan melampaunya orang-orang musyrikun tentang Tuhan-Tuhan mereka. Bima wasafa bihi ibadul ausan, yang mana Allah gambarkan dengan perbuatan mereka itu, golongan musyrikin Mekah itu sebagai ibadul ausan. Mereka tu jadi hamba berhala-berhala. Wal musyrikin, dan Allah sebut mereka tu musyrikin. Dia buat gitu. Jadi Allah sebut, Allah khitabkan kepada orang kafir tu musyrikin. Kenapa? Kerana dia sembah, dia tunduk, dia sujud, dia rokok. Buat dia ni, kalau kita baca dalam sejarah, musyrikin ni bila dia pergi tu kan, bila dia pergi ke apa ni, ke berhala tu kan, cara jalan lain. Dia jalan, dia tak cuma jalan seperti kita. Maksud siapa dekat dia nampak berhala, dia akan jalan khusus jalan tu. Lepas tu dia undur pun, dia undur gitu, masuk pergi Agustan, dia tidak kena gitu tak. Siapa satu juga baru dia pergi. Memang gitu. Berhala mani. Protokol lah kita kan. Berat kau nak kecek lebih lagi kat tak boleh nak gitu lah maknanya. Gitulah. Tapi gitu, cuba tengoklah. Kita tengok dalam cerita-cerita agama-agama tu dahulu, lagu mana bila dia duduk depan berhala dia jalan lain, tak serupa dengan jalan biasa. Dia nak hundur tu ada cara dia. Nak ayat gapo dia nak gambarkan hormat. Sebab dia tu tinggi gitu, dia tu mulia gitu. Tu. Sebab tu Nabi tak sewi. Sebab tu Nabi pesan, la tatruni kama tatratin nasara wal yahud ahbaruhum wa ruhbanahum. Nabi kata jangan membuat aku ni seperti mana Yahudi Nasara buat pada padri dan pendeta-pendeta mereka. Jangan buat. Lagu mana mereka buat nak memuliakan padri dan pendeta, jangan buat kat aku gitu. Sebab tu kita kena kaji lah Yahudi Nasara tu lagu mana cara dia nak memuliakan Rijaluddin, orang-orang agama dia. Lepas tu dekat Nabi nak mati, Nabi sebut tu lagi, la taj'alu qabri masajida, jangan jadikan kubur aku sebagai masjid. Sebab orang Yahudi gitu, kubur tu sebagai tempat ibadat. Nabi kata jangan buat gitu. Enggak apa pun ni kata dah, apa pun ni katanya ada bubuk tolong berat sungguh. Dia kata sibuk, dia kata tu kubur berapa orang tu kubur duduk di Masjid Madinah tu. Apa tak cakap buat tak lain. Tengok tu. Lepas tu kalau orang kata, dia kata kita fikir. Nak kecek tengok tu dia tak fikir ke. Tu bukan kubur, asalnya rumah bilik Aisyah tu. Tu kan tepi Raudhah Nabi tu kan, tempat Sayyidina Wakar Nabi ada, Sayyidina Wakar ada. Sebab tu Aisyah tanah lain tidak tanah situ. Moga dia selepas tu dah Aisyah ni, Aisyah ni mati ketika umur 70 lebih kan. Dia mati tu ketika bilik dia tu jadi dalam masjid. Sebab tu dia tak tanah situ. Hak masa tanah Nabi, tanah Sayyidina Wakar, tanah Sayyidina Umar, tempat tu tak jadi masjid lagi. Kita baca dalam sejarah, kubur tu jadi pak dalam masjid di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman. Gini kalau saya nak sebut. Ni orang panggil apa ni, Raudhah Nabi. Ni rumah Aisyah. Alik sana tu tanah Sayyidina Osman tu. Kita kena tahu tu. Alik sana tu tanah Sayyidina Osman. Dia beli khusus untuk wakaf pada masjid. Sebab tu ulama kata dia tak tahu banyak mana pahala. Daripada dulu sampai lah orang duduk semaya, tanah haram tu jadi tanah dia tu. Tu Sayyidina Osman. Sebab tu Nabi bila Sayyidina Osman beli tanah tu, dia hadiah kepada masjid. Nabi kata tak ada dah amalan yang boleh merosakkan Sayyidina Uthman Ibn Affan. Tu. Mana sebelum tu tidak kubur. Dan kita kena ingat, hak kata masjid ni tak termasuk tu. Kalau ada orang masuk ke iktikaf itu tak boleh, bukan sebab tu bukan masjid. Dia masuk, kata oleh dia tebuk, dia masuk dalam bilik pak kubur Nabi. Dia niat iktikaf tak jadi. Itu bukan kubur. Bukan kubur tu. Bukan masjid. Itu kubur. Cuma jadi di tengah tu. Muka dia dulu kan sepi, lepas tu bila besar. Dia mula kata cakeh lah. Dah tak say sangat kubur atas masjid. Tak say buat apa tak cakeh tu. Kecek dia kata bubuk Wahabi kan, ada WhatsApp dia kata. Tu benar-benar gitu. Tu orang panggil sentimen lah. Pada begitu sebenarnya. Sebab kita lah ni kita tengok masjid, masjid dia buat beberapa tingkat. Di atas tu dia buat premis perniagaan, ada bawah. Hak dia niat i'tikafnya untuk tingkat 2. Hak tu je untuk jadi masjidnya. Dia tak boleh gini niat i'tikaf ke bawah tu.
Bila-bila lagi beli tu tengok TV. No, lepas tu niat i'tikaf muka masjid lah atas tu. Muka bangunan tu, bangunan ada masjid tak boleh. Memang dia kena isytihad. Kita kata masjid daripada tian ni hari kan jelas. Gitu. Sebab ada ke setengah tu dia bangunan macam komplek. No, sebab kata komplek Huda tu. No, hak mana masjid? Kau kedah makan tu masjid kot. Betul niat i'tikaf aku tu. Aku buat i'tikaf dengan ni. Lelet mai kepik soda. Nah. Duk mai haji. Nah, tak. Lihat tu ke. Supo juga masjid Madinah tu. Itu tu bukan masjid, itu kubur. Kalau dia tak pagar gitu kan nyalopak gi ni buat ni, buat kuburium. Nyalopak gi dalam tu. Nyagi khabar. Sebab dulu ada berlaku dah. Nyagi duk kikih. Nak ambil debu bola poket. Gak klik cetung klik pakai rumah klik tu. Klik hatu tu gak. Nya letak tu buat saka tu main ni debu kubur Nabi. Jangan tu main ni ada dah lah orang buatnya dia beli kelambu Kaabah tu, dia kuting sikit, dia kutik tebuk piah anak dia bubuh. Jadi bila saya pergi rumah dia tu, kita nak ayat pun dia tanya. Saya kata, yalah sebaik-baik tak usah. Tapi dia kata, kita tak ada gapo. Kata tak ada gapo bubuh ke dia. Dia bubuhnya ada gapo lah tu. Mesti ada gapo kalau bubuh tu. Lepas tu apa dia bubuh? Coba ya. Gitu jawab. Bahaya tu. Bawa RM10,000 dia beli sekeping tu. Dia buah frame, lepas tu dia kerak sikit. Setiap piah anak dia tu, dia beli piah, dia pergi tempat awak piah tu, dia tetah, dia sombak. Tu Kaabah, kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah ni tak ada kelebihan apa? Tak ada kelebihan apa? Tak ada kelebihan apa? Tidak kata kalau letak di rumah tu je malaikat rahmat masuk, tak ada. Tak ada apa? Tapi orang kita ni bahaya. Gitu. Misalnya cuba tengok dalam ayat. Wa ghadiba 'ala haula'il ghulatil al-munharifin, dan Allah benci kepada golongan yang ghulat ni yang melampau, al-munharifin yang sudah melencong dari kebenaran. Seperti mana Allah benci kepada ghulatil musyrikin, pelampau musyrikin. Sama Allah benci belaka. Cuba tengok ayat ni kan. Suratul Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka telah menjadikan padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka. Ahbar tu maknanya Yahud atau Nasara, Ar-Ruhban tu Yahudi, arbaban, Tuhan selain Allah. Dan mereka juga menjadikan Isa Al-Masih putera Maryam itu sebagai Tuhan selain Allah juga. Gitu. Sebenarnya mereka tidak diperintah oleh Allah, melainkan supaya mereka menyembah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa, yakni Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka syirikkan itu. Baik, ayat ni kalau kita nak ambil sikit lah. Ada kau Yahudi kau Nasara menganggap bahawa padri-padri mereka ni Tuhan. Kalau Kristian memang dia menganggap Nabi Isa tu Tuhan. Tapi apakah orang golongan Kristian menganggap Nabi Isa ni Tuhan? Maknanya Nabi Isa ni ada kuasa seperti Tuhan? Tak ada. Orang Yahudi, orang Kristian pun tak cuma dia anggap Tuhan. Sebab apa Tuhan? Dia kena huranya. Sebab dia tahu dah Tuhan ni kuasa, penuh kuasa, semua penuh belaka. Dengar pun secara tidak terhad, tak ada batas. Melihat pun tidak terbatas. Semua jenis tidak terbatas Tuhan. Tak ada sekat, secara mutlak belaka Tuhan. Apakah dia menganggap Nabi Isa tu gitu? Tidak. Dia hanya anggap Nabi Isa Tuhan ni dari sudut dia tu juz'um minallah. Sebab apa? Sebab dia daripada Allah. Dalam Quran sebut Ruhum minallah. Tu je. Bukan kata Nabi Isa ni ada kuasa, tak ada. Nabi Isa pok dia hamba lagi. Pok dia katak ke Nabi Isa. Pok dia bunuh Nabi Isa tu. Padahal Tuhan akak ke langit, Allah rupa ke orang lain hak dia bunuh tu, hak dia salib itu. Tuhan tu akak ke langit. Itu mengikut riwayat dalam Bukhari. Memanglah akan turun berhadapan dengan Dajjal. Tu.
Jadi maksud arbaban min dunillah tu apa dia? Anggap sebagai Tuhan. Ya Allah sebut mereka ni sebenarnya maknanya syirik lah. Yusyrikun amma yusyrikun. Kerana dia bui sifat Tuhan, dia bui kuasa Tuhan. Padri kan boleh mengampunkan dosa, okay. Padri boleh menentukan hukum. Sedangkan menentukan hukum ni Nabi tak boleh menentukan hukum kecuali bila wahyu daripada Allah. Kita kena ingat, kita kena faham oleh Nabi. Kita kata Nabi, bila Nabi buat boleh, apa yang kita kata kita. Sebab tu Imam Bukhari letak kitab mula-mula bab wahyu biar faham ramai mana orang sesak gitu. Ya Nabi tu jadi bila dia buat gini jadi syariat tu apa? Sebab dia maksum. Apa maksud maksum? Maknanya Tuhan jaga dia. Dia tu sebagai satu model. Maknanya Tuhan kata aku jaga ni Muhammad dengan makna maksum. Makna hak dia buat tu merupakan wahyu yuha, hak wahyu. Kalau Tuhan tak kata gitu, tak jadi Nabi gitu. Tu. Jadi maknanya Nabi bila dia buat ni bukan hakikat sebenar, hakikat bukan daripada Nabi, daripada Allah. Ayat sana ni. Sebab tu ada setengah perkara hak Nabi buat yang Allah tidak maksud kepada syariat, dia tidak jadi syariat. Walaupun Nabi buat juga. Misalnya Nabi naik unta, siapa dia kata syariat naik unta? Siapa dia kata syariat? Tak ada orang gong nak kata gitu. Syariat naik unta. Lepas tu kita naik kereta ni bid'ah. Lagi besar kata lagi bid'ah. Naik unta, orang gong yang kecek lagu tu. Sebab hak tu tidak syariat. Tapi Nabi buat juga. Apa tak? Hak ni jadi saja. Kerana hak tu dia tidak berkait dengan maksud syariat hak tu, bukan ayat tu. Jadi maknanya hak jadi syariat tu kerana Allah, bukan Nabi juga hakikat. Kenapa ada tu? Kenapa hemol? Nak ayatnya Nabi ni manusia biasa setara tu dia. Sebab tu sahabat Nabi pun dia pun sahabat faham molek. Sebab tu bila tengok Nabi dia tanya ni cuba tengok ada. Mesti pernah ada satu peperangan kan. Nabi berhenti wakal situ. Sahabat kita tanya, ni wahyu ke? Kalau sahabat tu faham semua Nabi ni syariat belaka, dia tanya buat ke dia? Makna dia faham lah. Ada yang syari'iyah, ada yang hak benda biasa. Ada tasyri'iyah, ada yang bukan tasyri'iyah, tabi'iyah dia panggil. Jadi kita ni tabi'iyah, syari'iyah ni nampak keliru lagi. Sebab tu sahabat tanya, ni apakah kita berhenti sini ni kerana wahyu ke kerana semata-mata pandangan Nabi? Bila Nabi kata, "Dok, ni pandangan aku, tak ada wahyu." Baru dia berani. Dia kata, kalau gitu saya pun nak pergi pandangan juga. Saya rasa molek kita berhenti selepas daripada wadi. Jangan berhenti sebelum wadi. Jangan wakal sebelum wadi. Dia proyak gini-gini. Nabi kata bagus. Nabi pupuh pindah ke sana. Lagu mana? Maknanya Nabi sendiri tu bila turun wahyu, Allah wahyu kan banyak ni. Sebab tu Imam Bukhari kata kena ngaji molek wahyu ni. Wahyu ni bukan Jibril buat turun saja. Ada juga Jibril tidak buat turun. Orang panggil wahyu juga. Sebab tu Imam Bukhari dia kata hak ni paling penting dalam agama. Sebab tu dia start dengan kitabul badil wahyi. Kitabul wahyi. Jadi pening. Akhir sekali tunggu kita bertemu wahyu juga. Ni selawat hak ana baru buat ambil hama tahun depan Nabi pula. Nabi, cuba dia tak ngaku jadi Nabi. Satu kali gerak juga gitu loh. Ya, kita kena Nabi kadang-kadang berasa juga, berasa lah. Tapi kalau depan atas muka kita kata. Satu sebenarnya kedudukan sebenarnya. Selawat je ni, apa kita nak suruh orang amal, nak kita ni kita buat ni tak betul guru kita suruh dia amal. Berbagai lagu tu bagai Nabi boleh buat. Untuk guru tinggi setara mana pun tak boleh buat lagu tu. Kita kena faham tu kadar kita setara mana. Tak apalah hak ni tidak Nabi pun ulama kita buat. Ulama kita bukan jenis kemacar. Berat tu sebenarnya, berat benar ni Tok Syekh ni. Apa tahu tu? Tak ulama kita ajar benda lagi. Tengok tu. Tak mai tak awak ibadat mai tak lagu tu. Sayyidina Ali nak ayatnya sahabat Nabi hok faham ni dah. Seorang tu bersin tidak kata alhamdulillah. Baca doa lain, doa Nabi juga. Bila dia bersin dia baca doa lain. Nabi kata masuk neraka. Kawan tu pun kata. Pakali bakot tu pakali ni. Kawan tu pun kata. Kawan tu kata ke mana? Tak baca doa Nabi masuk neraka. Serupa jawab.
Saya nak kata, bukan aku kata tu, bukan kih membaca doa tu. Kih mu letak tu tak kena. Nabi bila bersin, dia tak baca doa tu, dia baca lain. Nabi bila bersin, dia kata Alhamdulillah. Orang lain pun kata Yarhamukumullah. Kih tak serupa letak tu. Tu. Misalnya kita nak masuk bilik air, kita baca doa lain. Nabi ajar doa lain. Doa nak pakai dah. Kita baca doa lain. Kita kata, misalnya kita kata dah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata. Kita pun pakai. Kata bunyi dah. Dia kata apa? Tak alik mana juga. Makna maulid dalam Quran, dalam hadis ada patut hak Nabi ajar. Kita nak kata mana? Padahal Nabinya baca lagu lain. Suka-suka bismillah. Patut ada baca khusus untuk makan. Hak lain, hak Nabi tak benda-benda gitu kita kena faham. Gitulah gitu. Pukul awal je. 50 gitulah. Jadi waktu tu panjang lagi. Jadi kena faham molek ni, maknanya kita kena tahu. Ni kita kena tahu perbuatan hak khusus untuk Allah. Selagi dia panggil hak untuk Nabi, hak Nabi. Ni bidai kuasa, kalau kita guna bahasa lain panggil bidai kuasa lah. Ni hak Allah, hudud Allah. Hatu tilka hududullah fala ta'tar. Ini batas Allah. Mu jangan langgar. Langgar jadi syirik lah. Dalam Quran kata ras sebut tu. Hudud ni bukan kat tangan saja. Tilka hududullah tu, hudud tu makna batas Allah ni, tara dia, makna tara. Jangan lepas hak tu mu sudah pijak di kawasan kedutaan Allah. Tu. Hak mu curi barang orang tu hak orang. Kena kat tangan dia, hak Allah ni berat lagi. Tu kena beringat. Jadi kita kena tahulah. Jadi tok guru kita tu setara mana kita nak. Lepas tu kita kena tahu juga Nabi ni ke dia. Beda kuasa Nabi. Misalnya, hak Nabi tak boleh buat ke dia. Allah tak beri Nabi hidayah. Allah tak beri. Untuk supaya orang boleh hidayah, Nabi tak beri. Cuma Nabi ni raya. Tunjuk, bimbing hidayah. Ni ciri, ni tahu. Tu Nabi raya. Lepas tu mau pilih diri. Aku tak nak agama. Sebab itulah hikmah Allah SWT buat pot daun dia pun tidak Islam. Nabi tak nak agama. Nabi tak nak agama. Padahal Nabi tak cakap pujuk, berapa kali dialog muhawarah dengan dalam riwayat sebut dengan pot daun dia, tapi tak terima. Kita kata kau Nabi tak pandai raya. Hati-hati tak bahagia lagu ni. Kadang-kadang orang ni dengar baik masuk Islam, tak payah raya berapa hidayah ni. Cuma ni kita nak boleh pahala. Orang panggil dakwah ni syariat dakwah tu. Kalau kita tak syariat pun, kalau kita tak itu pun, dia masuk Islam betul lah. Kalau dia sahabat tika dia. Tapi gia kita, Tuhan nak beri pahala kita. Tuhan buat syariatnya. Kalau orang masuk Islam berkait kamu, boleh kelebihan tu je. Jadi benda-benda gitu kita kena faham lah. Jadi saya harapnya boleh nampak lah ni. Kalau tak faham boleh tanya lah. Kita boleh peluang lah kalau nak tanya seruah soalan. Berkait aja. Masalah Ustaz sebut tadi mana tunduk tu lah. Masyarakat kita banyak lah dah. Kalau Islam kalau tak. Tetapi macam ada Melayu, misalnya cium tangan budak ni tunduk, kalau tu tunduk sampai rokok lah. Cium tangan tu guna ke mana? Hak tu setengah-setengah ulama dia tak suka tu. Sebab guru saya dia pun dia kata jangan bisa pakai gitulah. Kalau boleh kita nak cium tangan ayah kita pun, kita duduk gitu, jangan betul rokok. Lepas tu gini kata, yalah benar ni benda kecil, tapi kalau nak kira jenis cium tangan gitu tak ada zaman Nabi tu. Sungguh sebenarnya. Bahkan wallahu a'lam lah, setakat ni saya duduk ngaji, duduk tanya Maulana ke apa, sebab kita tak jumpa hadis. Sebab salih Nabi salih sebelah ya. Tak ada Nabi salih dua belah gitu. Tak ada. Wallahu a'lam lah, setakat kita duduk ngaji, duduk tanya tok guru saya kata, wah anak pun tak jumpa. Tapi Nabi salih sebelah ada. Bahkan Nabi ketika bai'ah Nabi salih sebelah. Orang kita kalau salih sebelah gini, sombong. Tu pun tak ada. Cuma tu benda-benda gitu tidaklah kita kata bidak. Jangan kita pun janganlah derah doa. Tak gini sebagai nak ayat tanda mahabbah seolah kita ambil kita tak dalam hati kita gitu ya. Cuma kalau kita kata Nabi buat gitu, tu tak boleh lah. Dan Nabi buat gini. Tak boleh lah kalau nak kata, kena ada hadis. Kalau kita nak kata gitu. Jadi masalah rokok tu sebab dia syiar. Kena beringat lah. Kena beringat. Sebab tu ada ahli-ahli motivasi tu kan.
Saya pernah masuk motivasi apa dia di Kelantan ni. Memang dia suruh, dia kalau dia gimana dia suruh, makna pelajar tengok hormat ibu bapa, dia macam duduk lah, duduk dia duduk baru dia sing sangat. Tidak nampak syiar. Pernikahan rokok ni memang dia syiar. Sebab tu Tok Guru Mufti Besar Kelantan sendiri misalnya, sebab saya lama ngaji dengan dia. Kita ngaji fiqh sunnah, ngaji kitab Urdu dengan dia dulu. Memang dia sebut, dia orang nak salah sing tangan dia agak lalu. Dia sendiri takut jadi lebih lah. Awak tak apa, awak cerdik tak, bukan seorang yang cerdik belaka. Nak jaga tak cerdik, awak cerdik tak payah jaga dah. Tu. Jadi kena ingatlah, jangan lebih-lebih. Sebab tu saya sendiri jaga benda-benda gitu. Kadang-kadang setengah orang tu, yalah kita ni tak ada lebih dia, tapi setengah orang tu mari nak siung tangan misalnya tak. Kalau boleh kita cuba elok. Jangan kita puasa sedap pula. Puasa naik, puasa napong gitu tak. Na'udzubillah, jangan gitu. Tu. Kalau dia tanya maksud dia kanak-kanak. Kanak-kanak biasa ni disimpan. Dah tu tak apa. Sebab dia apa senyum, munggu budak kecil kenapa betul git. Tak tu bagi saya, tapi maknanya kalau boleh kita ajar dia jangan nampak macam rokok lah. Cuba ajarlah. Walaupun benda tu nak kata syirik, tidak syirik. Sebab tu dia lain. Tapi kok mana pun kena beringat jugalah. Kena beringat juga. Kena beringat. Jangan lebih-lebih. Sebab tu guru saya pun sebut dulu. Sebab tu guru saya sendiri Maulana Asri lah. Guru saya, dia tak uwi anak dia siung tangan dia tak ajar gitu. Sebab saya tahu lah anak dia mengajar ni pun masa daripada kecil, setengah tu masa kita ngaji tak lahir lagi. Kadang-kadang cuti buat apa dia boleh anak. Kita tengok daripada kecil sampai kelah ni, tapi dia ajar cara lain. Dengan cara maknanya anak ni biar dia berasa ayah dia ni bukan sekadar ayah, tapi guru dia, saing dia, sebagai motivasi dia. Bagaimana anak ni bukan sekadar menganggap ayah, tapi mau buat macam saing, maknanya rapat boleh berbicara tu. Hak Nabi ajar. Siung anak. Jadi gitu. Jadi benda gitu. Kalau kita nak bagi saya sendiri, benda tu saya tidak kata syirik. Tetapi kalau kita tengok dalam budaya Rom dengan Parsi, memang gitu. Memang gitu semua. Cuba perhati, cuba kita baca ini, memang gitu budaya dia. Sebab tu Nabi tak. Sebab tu guru saya pun dia tak ui. Sebab tu masa kita salah dengan dia ke apa, nak siung tangan dia tak ui. Dia tak ui. Bahkan saya nak basuh kereta dia tak ui. Begini dia kata tak payah basuh, yang tengah ngaji jangan tidur tengah malam. Kita minta nak basuh kereta dia, tak, anda tidak nak tu, anda nak suruh hentak, jangan tubik pergi kedai ngapa hadis, ngapa Quran. Pernah lah kita telefon dia, nak tengok kereta dia cuma dia nak basuh, tak ada, minta nak basuh. Anda tidak nak tu dia, anda nak ni hentak ngaji sungguh tu dia. Jadi maknanya dia takut jadi ambil kesempatan. Jadi ginilah kesimpulannya, saya boleh sebut malam kita belajar malam ni, kita kena tahu dua perkara. Amalan-amalan yang khusus kepada Allah, amalan-amalan yang khusus pada Nabi. Maknanya khusus pada Nabi itu sekadar mana ya hak Nabi. Kita kena tahu Nabi itu sendiri sebagai Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, setara mana ya bidang kuasa dia. Kita kena tahu, jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Cuba kita tengok kalau ketika Maulid, saya ingat masa saya duduk Pondok Melali, masa sekolah rendah ada. Muka kita budak-budak pergi orang buat Maulid dia makan sedap. Enggak budak tak tinggal jauh tu. Ingat lagi lah Pondok Melali tu. Masa dia ada ustazah dia baca rawi, dia baca kok Melayu, dia baca, dia riwayat. Doa Nabi dia cerita Nabi habis sampai Nabi wafat. Dia reka-reka lah dia buat. Hak tu gak banyak sungguh benar-benar hak benda palsu, benda batil. Tu banyak sungguh. Gitulah. Jadi kita kena faham. Sebab itulah kalau kita faham berdasar pada ayat Quran ni, dia tauhid yang jelas, tauhid yang khalis. Gitulah. Jadi rasanya setakat tu lah. Ya. Aku pula keadaan Ana ada satu masa tu kursus haji. Jadi dalam penceramah dari kursus haji dia kata kalau nak jadi Hanafi pun senang wudu. Dia gini. Gitu salah. Dia gini.
dia ulama hadis dulu memang kalau orang tanya hadis, dia nak meriwayatkan hadis, hak tu memang menjadi kebiasaan ulama hadis. Contoh bila nak mengajar hadis, dia mesti dalam keadaan ismail sebab dia anggap wahyu seperti Quran juga. Sebab tu kalau dia tak ada ismail seperti Imam Malik, dia tak akan kecek tentang hadis kecuali dia ambil ismail dulu. Hak tu hak kata selawat kenapa tu bila nak kecek Nabi. Mana kalau sekadar gitu betul lah. Hak tu pun bukan wajib, cuma amalan nak ayat hormat sebab ni wahyu juga ni, walaupun tidak seperti Quran. Moleklah kita ni, siapa ada dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari tulis kitab disiplin seorang muslim. Ada seorang ulama tu umur dia 80 lebih masa tu, pada waktu tu musim sejuk sungguh lah. Dia nak ayatnya air semaya sebab Nabi ni sunnah tu. Nabi ni dia tak akan sebut nama Allah, tak kira lah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebut nama Allah kecuali dalam keadaan ada ismaya. Nabi tak pernah, jelas dalam hadis Abu Daud pada sebut. Sebab tu kalau rawi salah ke pun tak ada, dia tak jawab kecuali dia ada ismaya. Terang dalam syarah, bukan syarah, hadis riwayat dalam kitab Sunan Abi Daud. Sebab tu Nabi ni amalan dia tak tinggal lepas dia tubik bila air, dia ambil ismaya lalu. Tu. Sebab dalam tu sebut katakanlah kita duduk dalam bilik air di rumah kita, orang wisalah tangga, jangan kita jawab. Kita duduk dalam bilik air cokoh tu, Waalaikumsalam, wisalah tak boleh. Sebab Nabi terang sebut selesai Nabi qada hajat, selesai basuh Nabi ambil ismail, baru Nabi jawab salah. Makna jadi hak tu molek. Cuma janganlah kita berdoa setiap kali nak sebut, nak selawat. Tak ada lagi, hak tu tak ada. Atau tak ada gitu. Jangan lebih-lebih lah, sebab dia tak boleh lebih. Tu kita memang takut jadi lebih lah. Ikut perasaan. Hak tu tak sih. Bila ikut perasaan, bila kita tak ikut perasaan, dia kena naik. Dia tidak ada hak. Sedangkan agama ni dia ada hak dia. Agama ni barang terkawal. Dia tak boleh lebih. Lebih pun. Sebab tu Nabi takwil. Ada sahabat dia sampai malam tak sih tidur nak baca Quran nak qiyam. Nabi takwil. Nabi kata aku ni yang paling bertakwa. Aku ada baca Quran, aku ada qiyamul, aku ada tidur, aku ada puasa. Nabi kata puasa Nabi Daud 11 hari itu lebih baik. Nabi takwil. Walaupun benda molek tak boleh. Takut jadi lebih. Aku ni maknanya benda sini kita faham bahawa ibadat ni dia bukan masalah lebih, masalah serupa ke dengan Nabi. Situ. Gitulah. Setakat itulah insya-Allah kita boleh bincang semula. Jadi saya minta maaf